Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum ini kita pernah mendengar serangan yang diterima Anwar Ibrahim. Anwar dihentam, Anwar dicaci maki. Kita tidak dapat elak untuk mendengar perkara-perkara begini. Jangankan Anwar, PM-PM sebelum ini pun turut diserang. Mungkin di media sosial, diserang kerana mereka tak suka pimpinan kerajaan pada ketika itu, dan juga kepada Anwar Ibrahim pada hari ini mungkin diserang oleh kepimpinan pembangkang. Nah, saudara-saudara, bagaimana Anwar untuk terus bertahan? Apa yang Anwar akan lakukan? Adakah selepas diserang, dimaki hamun, adakah Anwar lari? Adakah Anwar letak jawatan? Adakah Anwar takut? Ini jawabannya. Menurut Anwar Ibrahim, Madani gagal, saya tak lupa perjuangan reformasi. Inilah kenyataan Anwar hari ini yang pasti mengejutkan kepimpinan pembangkang. Sebelum pulang ke Putrajaya, saya ke Ipoh untuk meluncurkan memoir teman seperjuangan Tan Sri Lim Kit Siang bertajuk Malaysian First, yang membukukan perjalanan berlikunya dalam memperjuangkan Malaysia. Saya menghormati kesungguhan dan kecekalan saudara Kit dalam berdepan hiruk pikuk perjuangan bersama teman-teman lain selama puluhan tahun tanpa goyah dan gentar. Persahabatan kami yang terjalin sejak saya mengemudi Angkatan Belia Islam Malaysia pastinya cukup bermakna. Saudara-saudara, di dalam tulisan daripada Malaysia Kini ini, Kerajaan Madani harus terus kukuh bersama dan kekal mentadbir untuk merealisasikan agenda reformasi ini. Kerana kegagalan bererti negara ini akan kembali di bawah pemerintahan pelampau agama dan perkauman. Tak tahu siapa pelampau agama dan perkauman, tapi inilah dalam satu kenyataan dikongsikan, di mana Anwar berkata Kerajaan Madani harus kukuh merealisasikan agenda reformasi ini kerana kegagalan bererti negara akan kembali di bawah pemerintahan pelampau agama dan perkauman. Jadi adakah ini adalah sebab Anwar Ibrahim akan terus bertahan? Apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, adakah mempunyai sebab untuk kerajaan hari ini, pimpinan Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, mempunyai sebab untuk ditolak, mempunyai sebab untuk ditumbangkan, digulingkan? Adakah pimpinan Anwar, adakah kerajaan PHBN tidak lagi mampu mengemudi kerajaan perpaduan? Itu antara persoalan yang timbul di dalam hati rakyat Malaysia yang mungkin sedang berbelah bahagi, sama ada nak sokong kerajaan ataupun nak tunggu kerajaan baru. Tapi bagi saya, rakyat Malaysia, saya berpendapat kalau betul-betullah nak tumbangkan Anwar, dipersilakan tumbangkan Anwar. Tapi bukan hari ini, tunggu pada PRU 16. Barulah adil. Kenapa nak tumbangkan Anwar, PM yang belum sampai satu penggal pun? Tunggulah dulu PRU 16. Nah, berkaitan dengan ini, selepas beri Markadi, bersih kini beri amaran, hilang kuasa pula pada Kerajaan Madani. Gabungan pilihan raya bersih dan adil, bersih memberi peringatan kepada kerajaan pimpinan Anwar bahawa kuasa yang mereka miliki datang daripada rakyat yang boleh merenggut kuasa berkenaan. Amaran itu dikeluarkan susulan tindakan yang didakwa menyekat kebebasan bersuara ke atas beberapa aktivis masyarakat baru-baru ini. Menerusi kenyataan media, Bersih menyatakan solidariti bersama Suaram dan pelukis grafik Fahmi Reza yang berdepan tindakan pihak berkuasa yang dianggap sebagai intimidasi dan menyempitkan ruang kebebasan.
Adakah ini semangat reformasi dan kebebasan yang dilaungkan oleh kerajaan Madani? Nah, saudara-saudara, di dalam perkara ini, dalam insiden berasingan, Fahmi Reza pula dipanggil untuk siasatan di bawah akta hasutan susulan karya grafik satiranya yang dimuat naik di media sosial. Menurutnya, dirinya disiasat di bawah 3 undang-undang susulan lukisan grafik yang memaparkan Musa Aman yang baru-baru ini dilantik sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah sebagai korupto nomor 1 negeri itu. Nah, jadi saudara-saudara, menurut Anda tulisan ini yang berkata Amaran hilang kuasa pula pada kerajaan Madani. Nah, bagaimana kerajaan Madani boleh tumbang? Adakah ahli parlimen lompat parti, MP kerajaan lompat ke PN, ataupun mungkin ada gerakan untuk tumbangkan Anwar? Kita pun tak tahu. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, ini satu laporan polis yang pasti mengejutkan ramai. Banyak-banyak laporan polis. Antara laporan polis yang pasti mengejutkan adalah sudah pasti kepada pemimpin yang besar di Malaysia. Saudara-saudara, apatah lagi kalau nama PMX yang disebutkan di dalam laporan polis ini. Mungkin banyak saja cara daripada geng-geng pembangkang ataupun musuh politik, macai-macai. Mungkin geng-geng Mahathir, geng-geng Muhyiddin yang nak jatuhkan, nak tumbangkan Anwar. Tapi apa yang berlaku? Anwar tetap jadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, saya telah terima maklumat. Anwar, Apandi, dan 3 bekas Menteri Dr. Mahathir diadukan ke polis. Beberapa laporan polis dibuat terhadap Anwar, 3 anggota kabinet Dr. Mahathir, dan bekas peguam negara Apandi Ali, ekoran dapatan RCI berhubung kes Batu Putih. Peguam Rafiq Rashid Ali berkata, sekurang-kurangnya 2 individu, Wan Muhammad Azri Wanderis dan Khairuddin Abu Hassan, membuat laporan tersebut secara berasingan. Katanya, lebih ramai dijangka berbuat demikian tidak lama lagi. Rafiq dalam kenyataan memetik laporan tersebut yang meminta polis menyiasat mengikut Seksyen 415 dalam kurungan B Kanun Keseksaan kerana menipu, Seksyen 504 penghinaan dengan sengaja untuk mencetuskan pecah keamanan, dan Seksyen 505 dalam kurungan B mengenai kenyataan yang membawa kepada kerosakan awam. Secara khusus, Rafiq berkata laporan terhadap Anwar adalah berdasarkan kenyataan PM pada 6 Disember yang melabel mereka yang terlibat dalam kes Batu Putih sebagai pengkhianat, walaupun tiada bahagian dalam RCI menyatakan perkara sedemikian. Tindakan ini adalah percubaan untuk menipu dan memutarbelitkan laporan RCI. Menurut peguam lagi, laporan berkenaan menamakan Wan Aziza, Muhammad Sabo, dan Anthony Locke yang berkhidmat dalam Kabinet Mahathir ketika keputusan menarik balik permohonan semakan tersebut dibuat kepada Mahkamah ICJ. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?